Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bertemu untuk meneruskan pengajian kita, bahaskan berkenaan dengan kitab Mukhtasar Al-Bidayah wa Nihayah. Baik, jadi kita sambung perbahasan kita, iaitulah kita nak membahaskan tentang Arash. Jadi sebelum kita masuk Arash itu, kita nak tengok dulu apa yang disentuh oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah sebelum beliau masuk membahaskan tentang Arash. Dan kita nak tengok apa yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Baik, faslun, ini dalam kitab asal, yang tidak ada dalam ringkasan. Baik, qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Pasal dia menyebutkan bahawasanya Allah SWT berfirman di dalam kitabnya yang agung, yang maha mulia, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta bagi segala sesuatu. Allah mencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia berkuasa dan menguasai, mewakili keseluruhan ataupun setiap sesuatu itu, maksudnya Allah SWT yang mencipta. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, fa kullu ma siwahu ta'ala makhluqun lah. Setiap sesuatu yang selain Allah, maka ianya adalah makhluk Allah. Marbubun mudabbirun mukawwanun ba'da an lam yakun, yang diciptakan. Marbubun, mudabbar, yang telah disusun dan kita kata diurus takbirkan. Mukawwan, telah dibentuk, telah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da an lam yakun, setelah mereka sebelumnya itu tidak ada, tidak wujud. Baik, muhdathun, yang ini baharu. Ba'da adamihi, setelah ketiadaannya. Semua makhluk muhdath, semua makhluk adalah apa? Baharu. Ada dan sebelumnya tiada. Fal-arshu alladhi huwa saqful makhluqati ila ma tahta ath-thara. Dan arash yang merupakan saqful makhluqat, yakni bumbung bagi seluruh makhluk. So di sini Imam Ibn Kathir sifatkan arash itu adalah bumbung bagi keseluruhan makhluk. Ila ma tahta ath-thara, sehinggalah sampai ke apa yang berada di bawah dan juga apa yang berada di atas permukaan tanah, bumi. Wa ma baina dhalika min jamadin wa natiqin al-jami'u khalquh, apa yang berada di antara keduanya, apa yang berada di antara hal tersebut, maksudnya di bawah arash. Semua yang berada di bawah arash, sama ada jamadin, sama ada perkara yang jamad, benda yang jamad, benda yang kita kata tak boleh bercakap, ataupun yang kita kata yang pegun, objek yang pegun. Wa natiqin, ataupun yang boleh berkata-kata. Al-jami', keseluruhannya, khalquhu, makhluknya. Wa mulkuhu wa abiduhu, dan keseluruhannya termasuk di bawah kerajaannya. Wa abiduhu, dan hambanya. Wa tahta qahrihi wa qudratihi, berada di bawah kekuasaan Allah dan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahta tasrifihi wa masyiatihi, berada di bawah urus takbir Allah Subhanahu wa taala dan juga kehendaknya. Baik, kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah bawakan ayat di dalam surah Al-Furqan ayat 59, khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam
thumma stawa 'alal 'arsy. Dia Allah menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang berada di antara keduanya, fi sittati ayyam, pada 6 hari, ataupun dalam 6 hari. Thumma stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas arasy, yakni bersemayam di atas arasy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, ma yaliju fil ard, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar daripada bumi, wa ma yanzilu minas sama', apa yang turun daripada langit, wa ma ya'ruju fiha, apa yang keluar daripada langit, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dalam surah Al-Hadid ayat 4. Kalau kita tengok balik dua ayat Al-Quran yang dibawa oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah ini, sebenarnya nak menjelaskan tentang pendirian kita. Bahawasanya apa? Kita dah sebut sebelum ini, Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tinggi di atas langitnya, beristiwa di atas arasnya, wa ilmuhu fi kulli makan. Zatnya tinggi di langit, zatnya yang mulia tinggi di langit. Ba'inun min khalqihi, terpisah daripada makhluknya, dia berada di atas arasnya, beristiwa di atas arasnya, terpisah daripada makhluknya. Wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu min makanin, la yakhlu ilmuhu fi min kulli makan. Kita kata apa? Wa ilmuhu fi kulli makan, ilmunya di setiap tempat, di mana-mana. So di sini bukan Allah, bukan zat Allah di mana-mana, tetapi ilmu Allah di mana-mana. Apa dalilnya? Dalam surah Al-Hadid ayat 4. So itu kalau kita baca ayat surah Al-Hadid tu pada awal dia, ayat yang ketiga tu, dia sebut sama juga kan? Allah Ta'ala sebut sama juga. Allah Ta'ala sebut dulu dia istiwa di atas arasy, kemudian baru disebut ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama dengan kamu di mana saja kamu berada. Baik, setengah ahli bid'ah dia ambil ayat tu sekerat. Dia nak kata Allah di mana-mana, ataupun Allah bersama dengan kita. Dia kata Allah ni di mana-mana, ataupun Allah ni bersama dengan kita. Allah tidak di langit. Itu poin dia. Dia telah ambil sebahagian ayat dan dia telah tolak sebahagian ayat. Sedangkan kita ahli sunnah, kita tengok pada ayat itu, pada konteks ayat, siap ayat. Antara cara nak kita nak bantah syubhat ataupun keraguan yang dibawa oleh ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut hawa nafsu ni, adalah kita berhujah kepada mereka dengan konteks ayat, siap ayat. So konteks ayat Al-Hadid ayat 4 ini apa? Allah cerita pasal zat dia ke Allah cerita pasal ilmu dia? Ilmu dia. So Allah kata ya'lam. Cuba tengok awal ayat kan, pangkal ayat, first ayat, ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Maksudnya ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ya'lamu ma yakhruju minha wa ya'lamu ma yanzilu minas sama' wa ya'lamu ma ya'ruju fiha wa ilmuhu ma'akum wa huwa ma'akum aynama kuntum. Maksudnya ilmuhu ma'akum aynama kuntum, bukan zatuhu, bukan zat dia. Sebab zat dia Allah Ta'ala cerita tinggi di langit. Itu cara nak faham. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ketika membantah golongan Jahmiyah dan Zanadiqah, yang kita kata sebelum ni kita dah sentuh, golongan etis yang salaf dulu bantah, Imam Ahmad kata antaranya cara kita nak bantah, sebagaimana Imam Ahmad sebut dalam kitabnya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Az-Zanadiqah wal Jahmiyah, antaranya adalah dengan kita suruh mereka baca ayat tu daripada awal dan tengok siap ayat. Nampak? Kita akan dapat jawapan. Dia jadi jenis apa? Dia jenis ni lah, kita kata apa? Jenis kad satu ayat dipaham tak kita kata tak lengkap. Contoh, ana bagi contoh. Fawailul lil musallin, dia berhenti. Celakalah orang yang solat. Jadi kita tak payah solat. Itu tanda apa? Tanda sesat.
Tanda orang tu dia sesat dalam memahami ayat Quran. Dia ambil sekerat, dibuang sekerat. Sama macam pok-pok yang bantah Allah di langit ni, yang tak percaya Allah di langit ni, sama juga. Dia ambil ayat tu, dia sekerat. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, nangis-nangis kat orang. Orang pun percaya, padahal dia baca tak habis. Cuba baca ayat tu daripada awal, kan? Dapat jawapan. Dapat jawapan Allah tu di langit, di atas arasnya. Baik. Kemudian kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, faqad ajma'a ulama'ul Islam qatibatan la yashukku fi dhalika muslimun anna Allah ta'ala khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyam kama dalla alayhi al-Qur'anul 'azim wa ikhtalafu fi hadhihi al-ayyam. Baik. Sesungguhnya ulama Islam telah bersepakat, ijma', ajma'a, dan la yashukku fi dhalika muslim, dan tidak berlaku keraguan lagi pada menetapkan hal tersebut bagi seorang muslim. Tidak ada keraguan bagi setiap orang muslim bahwasanya Allah Ta'ala mencipta langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dalam tempoh 6 ayyam, 6 hari, sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Al-Quran Al-Azim. Tetapi ulama Islam hanya berselisih pendapat, wakhtalafu fi hadhihi al-ayyam. Tetapi mereka hanya berselisih pendapat dalam memahami 6 ayyam tu, 6 hari tu. So kita tengok manhaj ulama-ulama ni, mereka akan bincang dulu apa yang sepakat dulu, apa yang ijma'. Kemudian baru mereka masuk bagi tahu adanya khilaf. Nampak? Itu maksudnya cara, metod. Baik, Imam Ibn Kathir rahimahullah seperti juga ulama-ulama yang lain, dia akan cerita yang ijma' dulu, kemudian baru dia sebut apa? Yang ada khilaf. Yang ada khilaf pada menetapkan 6 hari itu apa? Ahiyya ka ayyamina hadhihi, adakah 6 hari itu seperti hari-hari kita hari ini? Au kullu yawmin ka alfi sanatin mimma ta'udun, ataupun terbahagi pada dua pendapat. Yang pertama, pendapat ulama yang mengatakan 6 hari yang Allah Ta'ala cipta langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya itu adalah apa? Seperti hari-hari kita di dunia. Pendapat yang kedua mengatakan iaitulah satu hari seperti 1000 tahun yang kita kira. Dasarkan dalil dalam surah Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Iaitulah apa? Sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun yang kamu kira. So guys, maksudnya ini perbezaan tu sebab apa? Sebab mereka tengok dari sudut hari tu, dari sudut siapa? Di sisi siapa? Kalau di sisi kita kata samalah. Tetapi kalau di sisi Tuhan, maka apa? Kita kata satu hari 1000 tahun yang kita kira. Baik. So mereka berdalilkan dengan ayat surah Al-Hajj ayat 47. Baik. Dan ini dia, kata Imam Ibn Kathir, kama bayyana dhalika fit tafsir, sebagaimana kami telah jelaskan hal tersebut dalam tafsir. So kalau kita nak tahu tentang yang lebih detail, maka rujuklah tafsir Ibn Kathir. So ini Ibn Kathir dah bagi tahu. Baik. واختلفوا هل كان قبل السماوات والأرض واختلفوا هل كان قبل السماوات والأرض شيء مخلوق قبلهما. Mereka ulama Islam berselisih pendapat lagi. Adakah sebelum penciptaan langit dan bumi ini ada makhluk sebelumnya? Ada tak makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi? Maksudnya sebelum Allah cipta langit dan bumi, ada tak makhluk sebelum langit dan bumi ni? Ni nak bahas ni. Yang ini kita nak bincang tentang aras. So nampak? فَذَهَبَ طَوَائِفٌ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمَا شَيْءٌ وَأَنَّهُمَا خَلَقَتَا أَوْ خُلِقَتَا مِنَ الْعَدَمِ الْمَحْضِ. Sebahagian kelompok di kalangan mutakallimin, ahlul kalam, berpendapat bahawasanya apa? Tidak ada sesuatu pun sebelum makhluk, kita kata makhluk yang diciptakan sebelum langit dan bumi, dan bahawasanya langit dan bumi ni memang diciptakan dahulu dan tidak ada sebelumnya makhluk. Ini pendapat ahlul kalam.
So ahlul kalam ni siapa? Golongan falasifah, golongan ahlul falsafah. So kita tak mau pakai lah ahlul falsafah ni. Kita dah sebut banyak panjang tentang ahlul falsafah ni. Baik. Wa qala akharun, sebahagian lagi ulama berpendapat, bal kana qabla as-samawati wal ardi makhluqatin ukhra. Liqaulihi ta'ala wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Pendapat ulama yang satu lagi, dan ini adalah pendapat jumhur ulama, bahkan pendapat yang sahih, bahkan sebelum penciptaan langit dan bumi adanya makhluk-makhluk yang lain. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam tempoh 6 hari, wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arasnya berada di atas air. Menunjukkan apa? Adanya makhluk bernama arash sebelum penciptaan langit dan bumi. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir rahimahullah bawa hadis Imran ibn Husain. Ini hadis ni yang kita hadis ni tak disebutkan dalam mukhtasar, tapi tak apa, kita akan baca dulu hadis ni, kemudian kita masuk dalam ringkasan kita, matan ringkasan kita ataupun buku kita ni. Baik. Wa fi hadis Imran bin Husain kama sayati. Salah. Baik, wa fi hadis Imran bin Husain kama sayati, kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' wa kataba fi dhikri kulli shay'in thumma khalaqa as-samawati wal arda. Baik, di dalam hadis Imran bin Husain yang akan datang, kata Imam Ibn Kathir, kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu. Allah itu sudah wujud. Allah tu dah sentiasa ada, azali. Al-awwal. Al-awwal yakni apa? Laisa qablahu shay'. Tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dia yang paling awal. Kana Allah, itu maksud dia. Wa lam yakun shay'un qablahu. Tidak ada sesuatu pun sebelum Allah, ini makhluknya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan adalah arasnya di atas air. Wa kataba fi dhikri kulli shay'in thumma khalaqa as-samawati wal ard. Kemudian Allah menulis di dalam al-dhikri, yakni al-dhikri ni sini adalah Lauhul Mahfuz. Lauh al-Mahfuz. Kulli shay', Allah menulis di Lauh Mahfuz segala sesuatu. Thumma khalaqa as-samawati wal ard. Kemudian Allah mencipta langit dan bumi. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh apa? Imam, kalau kita tengok Imam Bukhari dan juga Imam Muslim atau Imam Bukhari, kalau kita tengok hadis ini adalah dalil yang menunjukkan apa? Yang jelas menunjukkan bahawasanya adanya makhluk sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalil dari Al-Quran tadi apa? Surah Hud ayat 7. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi 6 ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Jelas Allah Taala sebut adalah arash itu, arasnya berada di atas air. Baik. Kemudian Imam Ibn Kathir bawakan riwayat Imam Ahmad daripada Abi Razin Laqit bin Amir al-Uqaili, bahwasanya katanya, ya Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard? Qala fi 'ama'in ma fawqahu hawa thumma khalaqa 'arshahu 'ala al-ma'. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, kalau kita tengok, sahabat tanya, wahai Rasulullah, aina kana Rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ard? Di mana Tuhan kita sebelum diciptakan langit dan bumi? Kemudian Nabi SAW menjawab, fi ama'in ma fawqahu hawa. Iaitulah ama' di sini maksudnya sahab. Yang ini kita nak terjemah awan pun boleh, asap pun boleh. Maksudnya fi ama'in, iaitulah apa? Kalau kita tengok dalam di sini sebut al-ama' as-sahab, wa qila ad-dubab atau ad-dabab. La yudra kaifa kana dhalika al-ama'. Kata Abu Ubaid, la yudra kaifa kana dhalika al-ama'. Maksudnya kalau kita terjemah, kita kata awan pun hakikatnya kita tak tahu macam mana. Asap kita pun tak tahu macam mana. Cuma Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, sebelum dia mencipta
segala sesuatu. Tengok, sahabat tadi ditanya di mana Tuhan kita. Jadi adakah di sini soalan kita kata kita tanya di mana Allah tu salah ke? Tak salah. Sebab apa? Sebab itu soalan fitrah. Sebab kita nak tahu di mana pencipta kita, betul tak? Di mana? Even orang yang kata tak di langit pun dia still nak cari Tuhan. Last sekali dia kata diri dalam diri dia. Itu yang jadi tak jumpa tu. Itu yang jadi karut. Aku adalah aku, dia adalah dia. Last sekali apa benda pun kita pun tak tahu. Yang pelik-pelik kan. Yang hakikat makrifat apa semua ni kan. Baik, jadi kemudian Nabi kata fi ama'in ma fawqa hawa. Maksudnya yang berada di atasnya adanya kita kata hawaun. Yakni kalau kita tengok ama' ni sahab, yakni awan, kita pun tak tahu macam mana, wallahu taala alam. Thumma khalaqa 'arsyahu 'ala al-ma'. Tengok Nabi bagi tahu kat sahabat, kemudian Allah mencipta arasnya di atas air, 'ala al-ma'. Nampak? Baik. Dalam riwayat Hamad bin Salamah dengan lafaznya aina kana rabbuna qabla an yakhluqa khalqahu, dengan lafaz di mana Tuhan kita sebelum dia menciptakan makhluknya. Baik. Kemudian kalau kita tengok hadis ini dihasankan oleh Imam Ibn Kathir, Imam At-Tirmidhi sebelumnya. Baik. Cuma datang perbahasan yang berikutnya. Waqtulifa haula fi ayyuha atau fi ayyiha khuliqa awwalan. Kemudian ulama berselisih pendapat lagi. Apakah makhluk yang pertama Allah ciptakan? Faqala qailun khalaqal qalam qabla hadhihi al-asya'a kullaha. Satu pendapat kata Allah menciptakan qalam, yakni pena. Sebab dalam hadis tadi kan Allah kata, Nabi SAW bagi tahu, wa kataba fi dhikri kulli syai. Allah menulis segala sesuatu, takdir. Jadi apa alat yang Allah Taala guna? Pena, qalam. Jadi Allah cipta qalam. Jadi ini pendapat sebahagian ulama. Wa hadha huwa ikhtiyar Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Jauzi wa ghairuhuma. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir wa Ibnu Al-Jauzi. Tetapi sebenarnya Ibnu Jarir At-Tabari pun dia ada, kalau kita tengok pendapat itu macam ada tanakut, dia tak tarjih mana-mana. Tapi sat macam dia nak kata qalam, sat dia nak kata arash. Baik. Tetapi Ibnu Jarir At-Tabari kata wa ba'dal qalam as-sahab ar-raqiq. Selepas Allah mencipta qalam, pena, as-sahab ar-raqiq, yakni Allah mencipta apa? Awan yang nipis. Wa ba'dahu al-'arsy. Setelah itu arash. Ini pendapat Imam Ibn Jarir. Kita nak bincang. Mereka berdalilkan. Baik, wahtajju bil hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmizi an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Baik, apa dalil mereka? Dalil mereka ialah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, thumma qala lahu uktub." Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Lafzu Ahmad. Baik. Dalil mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam." Sesungguhnya awal makhluk yang dicipta oleh Allah adalah pena, al-qalam. Thumma qala lahu uktub. Kemudian Allah mengatakan, Allah berfirman kepada qalam, pena, tulislah, uktub. Fajara fi tilka as-sa'ah bima huwa ka'inun ila yaumil qiyamah. Maka tertulislah apa yang akan berlaku bermula daripada saat itu sehinggalah hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dengan sanad yang sahih. Imam At-Tirmidzi rahimahullah menghukumkan hadis ini dengan hasan. Baik. Walladhi alaihi al-jumhur. Di satu pendapat ni. Tadi pendapat Ibnu Jarir, Ibnu Al-Jauzi. Mereka kata pena yang first. Dalil mereka hadis tadi. Jumhur ulama, disebut jumhur ulama ni maksudnya majoriti ulama. Fima naqalahu al-Hafiz Abu al-Ala Hamadani wa ghairuhu, sebagaimana yang dinukilkan oleh al-Hafiz Abu al-Ala al-Hamadani dan selainnya, anna al-arsya makhluqun qabla dhalik. Jumhur ulama berpendapat arash adalah makhluk yang dicipta sebelum pena.
Dan ini yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir daripada Ibn Abbas, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, iaitulah hadis Abdullah bin Amr bin al-As dalam kitab kita tu. Tu baru sampai kitab kita. Dalam latar belakang. Maksudnya, an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء قالوا فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. Dari Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menetapkan takdir, yakni ketetapan. Ukuran-ukuran tu tak apa, dia boleh juga kita nak kata ukuran, tapi lebih tepatnya maqadir, maksudnya ketetapan. Takdir, ketetapan semua makhluk. Maqadir al-khalaiq maksudnya ketetapan qadar, yakni takdir semua makhluk 50,000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Nabi SAW juga bersabda, waqala wa arshuhu 'alal ma', arasnya di atas air. Nampak? Baik, mereka mengatakan takdir tersebut adalah ketetapannya dengan tulisan yang menggunakan qalam, yang menggunakan qalam yang menulis segala ketetapan. Dia kata sini berbagai memakai qalam berbagai ukuran tu tak apa tepat tu terjemahan itu. Maksudnya apa? Dia kata sini fa hadha taqdiru huwa kitabatuhu bil qalami al maqadira. Maksudnya takdir ini yang dimaksudkan takdir yang Allah tulis tu adalah apa? Tulisan apa? Allah Taala tertuliskan dengan qalam segala maqadir, segala ketetapan. Segala ukuran, segala ketetapan perkara telah dituliskan. Baik. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah, hadis tersebut menunjukkan bahawa semua itu terjadi setelah penciptaan arash. Cukup jelas bahawa penciptaan arash lebih dahulu daripada penciptaan qalam, yang dengannya segala takdir, ukuran atau ketetapan ditulis. Demikianlah pendapat jumhur ulama. Baik, jadi kita dapat di sini bahawasanya tarjih Imam Ibn Kathir rahimahullah, yang dipilih oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah, inilah pendapat yang sahih. Iaitulah apa? Arash adalah makhluk sebelum qalam. Sebab dalilnya sangat banyak. Antaranya ayat dalam surah Hud tadi. Surah Hud ayat 7, betul tak? Allah kata wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Maksudnya arash sudah ada. Kan? Sebelum penciptaan langit dan bumi, arash sudah ada. Begitulah juga hadis yang kita riwayatkan tadi, yang di awal perbahasan kita, itu adalah dalil-dalilnya. Adapun macam mana kita nak jawab hadis apa? Hadis inna awwala ma khalaqallahu al-qalam ni. Macam mana kita nak faham hadis ni? Sebenarnya hadis ni kalau kita tengok, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Baik, hadis ni memang ulama ada berbeza pendapat tadi. Maksudnya disebabkan oleh cara mereka faham hadis ni. Baik, yang kata qalam makhluk yang terawal, sebab dia faham hadis ni Allah mencipta awwala ma khalaqallahu al-qalam, dia berhenti situ. Sebab itu dia kata makhluk pertama yang dicipta adalah qalam. Yang kata hadis ni sahih tapi bukan qalam, arash yang first, dia tak baca berhenti dekat qalam. Dia kata inna awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala lahu uktub. Maksudnya yang terawal perintah Allah setelah Allah mencipta qalam adalah Allah memerintahkan dia supaya menulis. Itu maksud dia. Maksudnya tak menunjukkan qalam adalah makhluk yang terawal. Tetapi yang hadis ini menunjukkan perintah yang terawal Allah perintahkan kepada qalam ialah tulis. Itu maksudnya. Nampak tak cara faham hadis? Kan dua mazhab, dua pendapat ulama tadi. Yang pertama dia kata inna awwala ma khalaqallahu al-qalam, dia berhenti.
Jadi jadilah qalam tu adalah yang pertama. Tetapi ulama yang kata arash, dia kata tak, bukan macam tu. Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam thumma qala lahu uktub. Maksudnya ketika perkara pertama yang Allah perintahkan, yang terawal Allah perintahkan setelah mencipta qalam adalah apa? Perintah supaya uktub, tulis. So tak adalah kontradik dengan ayat dalam surah Hud ayat 7. Begitulah juga hadis Abdullah bin Amr bin As, yang kita bacakan tadi. So faham, kita boleh faham isu ni. Baik. Hadis yang, tengok, sebab itu Imam Ibn Katsir kata hadis yang membahas tentang qalam diertikan bahawa memang qalam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan di antara benda-benda alam ini. Maksudnya, satu lagi kefahaman yang Imam Ibn Katsir cuba taujihkan, memang qalam adalah salah satu makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang terawal. Tetapi adakah menafikan awalnya arash? Tak menafikan. Nampak? Tak ada kontradik di sini. Bukan maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala cipta satu. Maksudnya Allah Taala, ataupun kita kata qalam tu yang pertama, kemudian sebelum tu arash tak ada. Bukan macam tu. Tak faham macam tu. Maksudnya yang antara makhluk yang terawal Allah Taala cipta adalah qalam. Satu. Kemudian perkara pertama yang Allah Ta'ala perintahkan, yang terawal Allah perintahkan kepada qalam adalah menulis. Uktub maqadira kulli syai', segala ketetapan. Jadi dia tak menafikan awalnya arash. Betul tak? So dia tak ada kontradik di sini. Kenapa tak ada kontradik? Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih maha mengetahui akan kebenaran hal itu. Last sekali kita kata wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, kerana ilmunya kesemuanya di sisi Allah. Kan, sebatas tu je kita boleh bahas. Lebih daripada tu kita tak boleh bahas. Baik. Kemudian kita tengok kat sini apa Imam Ibn Katsir dia dinukilkan hadis, kemudian dinukilkan baik, Syekh Ahmad Al-Khani ni dia ringkaskan, dia ambil terus syair Arab, iaitulah syair Abdullah bin Rawahah yang diterjemahkan, aku bersaksi bahawa janji Allah adalah hak, neraka adalah tempat orang-orang kafir, sesungguhnya arash berputar di atas air, tafin ala alal ma'i, di atas arash Rabb alam semesta. Di atas arash tu adanya Rabb alam semesta. Ia diusung oleh para malaikat yang mulia, dipikul oleh malaikat yang mulia. Para malaikat ilah yang memakai tanda-tanda, malaikatu rabbi atau malaikatu ilahi musawwimina. Jangan kita tengok dia punya terjemahan tu. Tengok matan dia. Baik. Okey. Wa min syi'ri Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, syahidtu bi anna wa'dallahi haqq. Aku bersaksi bahawasanya janji Allah itu benar. Wa anna an-nara mathwal kafirina. Bahawasanya neraka itu adalah tempat bagi orang-orang kafir. Wa anna al-'arsya fawqa al-ma'i tafin. Bahawasanya arash itu berada di atas air, yakni terapung di atas air. Taf ini kita boleh kata terapung, ataupun berputar pun boleh. Tawaf kan. Wa fawqal 'arsy rabbil alamin, wa fawqal 'arsy rabbul alamin. Di atas arash itu adanya Tuhan alam ini, alam kita ni. Wa tahmiluhu malaikatu kiram, dipikul, diusung oleh malaikat-malaikat yang mulia.
malaikatul ilahi musawwimina, malaikat-malaikat yang memakai tanda-tanda yang agung, yang tanda-tanda yang hebat. Baik, nanti kita akan bincang tentang sifat Arash. Baik, asalnya syair ni, ni ada cerita ni sebalik syair ni. Ada cerita di sebalik syair ni. Abdullah bin Rawahah, dia ada seorang concubine. Dia ada seorang hamba sahaya perempuan, dan ada isteri. Satu hari isteri dia ni syak. Dia ni maksudnya mungkinlah waktu tu dia giliran patutnya isteri dia. Kemudian dia nampak suami dia, isteri dia ni nampak Abdullah bin Rawahah masuk ke dalam bilik bersama dengan hamba sahaya. Kemudian isteri dia ni maksudnya kritik lah. Dia kata, maksudnya isteri dia marah lah. Biasalah kan, jealous apa semua kan, biasalah. Kemudian isteri dia tanya, adakah engkau maksudnya buat apa-apa dengan hamba sahaya tadi? Halal kan hamba sahaya untuk lelaki? Kemudian Abdullah bin Rawahah kata, tak, aku tak buat apa pun. Takut bini juga. Tak, standard lah, biasa lah kan, tak buat apa pun. Kemudian tengok, isteri Abdullah bin Rawahah kata apa? Kalau engkau tak buat apa, engkau baca Quran. Maksudnya dia nak supaya membuktikan engkau tak junub. Supaya nak membuktikan engkau tak junub, baik engkau baca Quran sekarang. Aku nak dengar engkau baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, kau tak baca Quran, maksudnya engkau junub. Jadi engkau tipu aku. Disebut kat Abdullah bin Rawahah. Jadi Abdullah bin Rawahah bijak. Dia tak baca Quran. Dia baca syair. Bini dia tak tahu Quran. Bini dia jahil Quran. Betul, Allah bin Rawahah kata, syahidtu bi anna wa'dallahi haqq wa anna nara mathwal kafirina wa anna al-arsha fawqa al-ma'i taf wa fawqa al-arshi rabbul alamina wa tahmiluhu malaikatu kiram malaikatul ilahi musawwimina. Lepas tu isteri dia dengar, oh, okey, tak apa. Betul lah tu, masya-Allah, sadaqallahu azim. Jadi isteri kemudian dia, Abdullah bin Rawahah pergi cerita dekat Nabi SAW. Maka Nabi SAW hanya gelak lah. Kerana apa? Kerana Abdullah bin Rawahah, maksudnya dia apa yang disampaikan syair tu, maksud dia sahih. Maksudnya maksudnya maknanya macam Quran. Tapi bukan lafaz Quran lah. Lepas ni kita apa? Tu sebab apa? Orang perempuan ni kena tahu Quran. Jangan sampai apa? Jangan sampai suami dia tipu, baca syair Arab pun dia kata Quran. Baca qasidah sikit, buat taranum, angkat sikit taranum, dia pun kata Quran. Kan? Kalau ni ada orang kena tipu mudah kan. Dia dengar tu Tok Syekh tu taranum. Dia kata sedap dia baca Quran, padahal kawan tu baca qasidah. Itu sampai kita terteruk, tak boleh nak beza Quran dengan apa. Tapi nak bagi tahu waktu zaman tu bukan macam zaman kita kan. Maksudnya Al-Quran masih lagi turun. Kan? Bezalah kan. Memang sudah tentulah isteri Abdullah bin Rawahah tu tak hafal Quran. Sebab Quran bukan lengkap lagi, masih duk turun, Nabi masih hidup. Itu kan. Kalau dia zaman kita ni, dia pun hafal. Baik. Jadi itu nak bagi tahu tentang maksud syair ini, cerita belakang, kisah belakang itu kan. Baik. Jadi nak bagi tahu di sini, orang Arab, kalau kita tengok syair-syair macam Umayyah bin Abi Salt, mereka memang sudah kita kata maklum akan ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang Arab, mereka tahu Allah Taala ni ada di atas. Nampak? Bahkan sebelum Islam datang pun mereka dah beriman dengan Arash. Maksudnya mereka tahu Arash ni ada. Macam mana mereka boleh tahu? Iaitulah melalui apa? Asimilasi pedagang-pedagang Arab. Apabila mereka pergi ke Syam, mereka bertemu dengan Ahlul Kitab. Dan dalam kitab Taurat dan Injil disebutkan tentang Arash Allah. Disebutkan tentang Allah Ta'ala tinggi di atas Arash. Dan sebab itulah imam-imam salafus salih, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Sa'id Uthman bin Sa'id Ad-Darimi,
Imam Asy-Syafi'i, imam-imam ahli sunnah semuanya. Antaranya Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Khalqi Af'alil Ibad menukilkan perkataan Abdullah bin Al-Mubarak, menukilkan perkataan tabi'in, salaf, golongan salaf. Mereka kata apa? La an ahkiya kalam al-yahud wan nasara ahabbu ilayya min asma' atau min ahkiya kalam al-jahmiyah. Aku menukilkan perkataan Yahudi dan Nasrani lebih aku suka berbanding aku nukilkan perkataan Jahmiyah. Apa maksud dia? Sebab Yahudi dan Nasrani mereka beriman dengan antaranya sifat Allah. Walaupun perincian bagi sifat Allah tu ada mereka selewengkan, ada kekurangan, tetapi asal keimanan mereka bahawasanya Allah tinggi di langit, Allah itu di atas arasy, kukuh. Sebab apa? Sebab Nabi Musa ajar benda yang sama, Nabi Isa ajar benda yang sama. So Nabi Muhammad SAW tak bawa benda yang kita kata baru. Dia hanya meneruskan ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Lepas tu kalau kita kalau kita Wikipedia, Throne of God, baca kat sini tengok. Baik, the throne of God is the reigning center of God in the Abrahamic religions, primarily Judaism, Christianity and Islam. Betul tak? Yakni keyakinan bahawa adanya arasy milik Tuhan, arasy yang Allah Subhanahu Wa Taala beristiwa di atasnya. Dia adalah apa? Abrahamic religion. Maksudnya ini yang menjadi kesepakatan semua agama kita kata yang mana datang daripada asal agama Nabi Ibrahim. Bahkan bukan Nabi Ibrahim, bahkan Nabi-Nabi sebelumnya. Maksudnya kalau kita buka dalam Taurat ada, dalam Injil pun ada, dalam Quran sudah tentu ada benda yang sama. Sebab itu kenapa ulama salaf dulu kata Jahmiyah ni lagi teruk daripada Yahudi dengan Nasrani. Sebab dia nafi sifat Allah, dia nafi benda yang dah jadi kesepakatan agama-agama samawi. Sebab itu kewujudan arasy Allah dan beristiwanya Allah di atas langit adalah kesepakatan agama samawi, agama langit. Sebut nama pun samawi, agama datang daripada langit. Yang Allah Subhanahu Wa Taala di langit. Langit yang ketujuh, lepas langit yang ketujuh kita akan bincangkan. Jadi sebab itu kenapa kalau kita buka dalam kitab-kitab macam Khalqi Af'alil Ibad, Imam Al-Bukhari nukilkan perkataan salaf, mereka kata Jahmiyah ni lagi teruk daripada Yahudi dan Nasrani yang nafi sifat Allah ni, yang kata, yang takwil arasy. Last sekali metafor, semua metafor, dan kita akan bincangkan nanti kemudian. Baik, kemudian kita nak tengok tentang sifat arasy. Sifat arasy. Baik, dalam buku kita tu hanya ringkas lah kan, ringkas. Baik, kita nak tengok tentang sifat arasy. Baik, kat sini kita akan buka dalam kitab Al-Arsh oleh Imam Az-Zahabi. Kita akan tengok berkenaan dengan arasy ni dengan lebih terperinci. Baik, baik, ni kita akan buka Kitabul Arsh yang macam ni lah, kitab dia 2 jilid, oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Tak salah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Baik, tapi kita nak baca yang dirasah dengan tahqiq dulu, yang dia punya study, yang ditahqiq oleh Syekh ni. Kita nak baca dia punya kisim dirasah ni. Baik, kita nak tengok pada baik, kita nak tengok dulu ta'rif arasy. Kita bincang ta'rif apa arasy ni. Dalam bahasa Arab apa maksud arasy? Dan apa yang dimaksudkan dengan apa? Arasy bila kita sebut al-arsyu tu, kita sebut arasy. Baik, dia kat sini.
Dan kita nak bincang dalil-dalil dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada lebih kurang 21 tempat yang Allah Ta'ala sebut tentang arash. Dan Allah Ta'ala sebut arash, kemudian 7 tempat yang Allah Ta'ala sebut dia beristiwa di atas arash. So ini menunjukkan arash ni dia bukannya benda yang kita kata Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala ataupun kita kata arash ni tak penting, kita tak perlu tahu pun. Last sekali kita kata metafora kekuasaan. Ini kekuasaan Allah, takwil dia kerja. Apa yang kita dapat? Tak dapat apa. Kalau orang tanya kita habis. Malu kalau kita nak, kalau katakan Allah Ta'ala takdirkan ada orang Yahudi dengan Nasrani mari nak berdebat dengan kita pasal arash. Lepas tu kita jawab jawapan Jahmiyah, gelak dia orang. Bayang kan? Betul tak? Gelak dia orang. Dia orang lagi tahu. So kita kena tengok kan hari ni kan. Baik, kita nak tengok mazhab salaf dalam memahami arash. Baik. Dalam sebelum tu kita tengok dulu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, arash ni yang pertama sekali dalam bahasa Arab, arash ni kata Ibnu Faris, ain ra shin, al-ain wa ra wa shin aslun sahihun wahid yadullu ala irtifa'i fi syai'in mabni thumma yusta'aru fi ghairi dhalik. Asalnya arash dalam bahasa Arab menunjuk kepada sesuatu yang tinggi dalam binaan. Fi syai'in mabni, dalam sesuatu binaan dia yang paling tinggi. Baik, adapun dalam kalamul Arab, istilah yang orang Arab faham, arash ni yang pertama sarirul malik, singgah sana raja. Yang pertama orang Arab faham bila sebut arash, singgah sana raja. Kata Al-Azhari, wal arshu fi kalamil Arab sarirul malik. Arash dalam perkataan orang Arab, sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab, kita kena faham bahasa Arab kan? Yadullu ala dhalika sariru malakatis saba', yang menunjukkan dalilnya di sini iaitulah apa? Allah Ta'ala ceritakan tentang singgah sana putri Saba' ataupun Ratu Saba', yang Allah Ta'ala namakan dia sebagai arash dalam surah An-Naml ayat 23. Inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha 'arsyun 'azim. Allah kata apa? Allah cerita tentang burung hudhud. Bila dia lewat untuk apa? Melaporkan dirinya kepada tentera Nabi Sulaiman. Lalu dia memberikan alasan dia bahawasanya dia menemui seorang wanita yang memiliki kerajaan dan diberikan segala sesuatu. Walaha 'arsyun 'azim, dan dia mempunyai arash yang besar, yang agung. Azim maksudnya besar, yang hebat. Arsyun azim, ya Allah Ta'ala namakan arash. Tapi arash di sini arash makhluk. Dan arash di sini kita nak bincang dari sudut apa? Bahasa. Nampak? Itu dalam surah An-Naml ayat 23. Yang kedua, arash juga dalam bahasa Arab merujuk kepada saqful bait, bumbung ataupun atap rumah, disebut sebagai arash. Maksudnya kalau kita kata arsyul bait, kalau kita sandarkan arash tu kepada rumah, maksudnya fahamlah bukanlah singgah sana, tapi maksudnya atap rumah. Baik. Sebab itu kalau kita tengok dalam satu hadis disebutkan, Nabi SAW sebutkan berkenaan dengan apa? Au kal qindil al-mu'allaq bil arsh, seperti lampu yang digantung di atap, ataupun di apa kita kata bukan atap, di ceiling, ataupun di kawasan yang paling atas lah kan. Baik, contohnya macam ni, al-qindil ini dalam Kaabah. Baik, dalam Kaabah kalau tengok gambar ni dalam Kaabah ni, dia ada apa? Lampu-lampu tau. Dia kalau kita tengok balik dalam sejarah, setiap tahun kalau kerajaan-kerajaan, pemerintah-pemerintah, khalifah-khalifah datang buat haji, dia orang akan hadiahkan qindil. Si lampu-lampu tu dia orang akan gantung dekat apa? Atap.
Siling Kaabah. Maksudnya dah bahagian bawah, bahagian atas, ataupun kita bahagian Kaabah tu yang bahagian atas. Kita kata siling. Siling lah. Di atas dia atap lah. So jadi dalam hadis disebutkan apa? Lafaz hadis au kal qindilil muallaq bil arshi, atau seperti lampu-lampu yang digantung, al-qindil al-muallaq bil arshi. Inilah lampu-lampu yang digantung di atas siling ataupun di atas dinding atau siling, yang mana di atasnya atap. Yang paling tinggilah. Maksudnya di tempat dia adalah dia tak lari daripada makna bahasa yang first kita bincang tadi, martafa'a syai' minal mabani atau fi syai'in minal mabni. Apa yang kedudukan yang paling tinggi. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, seorang sahabat pernah sebut, kuntu asma'u qira'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala arshi. Seorang sahabat ni dia pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran, qiraah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas arashku. Maksud arashku di sini saqfu baiti, yakni atap rumahku. Sebab orang Arab rumah dia bukan macam kita. Dia sutuh, sathun. Sutuh maksudnya apa? Dia rata. Kami duduk di Yaman dulu siap boleh apa? Sembelih kambing. Sembelih kambing atas atap rumah. Dia macam flat kan? So dia flat. Dia rata. Baik. Sebab itu kebiasaan rumah orang Arab. Baik. Itu disebut sebagai arash juga. Baik. Kemudian disebut juga arash ini dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Urushiha maksudnya apa? Runtuhan rumah. Bila rumah-rumah ni runtuh, atap tu dia akan jatuh. So ala urushiha faja'alna 'aliyaha safilaha. Sama juga, faja'alna 'aliyaha safilaha. Bila Allah Ta'ala runtuhkan rumah-rumah, musnahkan, maka yang benda yang atas akan jadi di bawah. Baik. Yang ketiga, ruknus syai'. Asas ataupun rukun bagi sesuatu, asas, tiang bagi sesuatu disebut sebagai aras juga. Yang keempat, al-mulk, yakni kerajaan, disebut sebagai aras juga. Baik. Kemudian arshul bi'ri, telaga. Telaga dekat bahagian atas tu, bahagian atas telaga, selalunya orang akan letakkan kayu. Kayu. So yang kayu tu dipanggil arshul bi'ri, sebab dia bahagian atas, dan selalunya akan ada orang boleh duduk dekat situ ataupun dia nak ambil air dan sebagainya. Sebagai arshul bi'ri, dia yang paling atas. Kan telaga tu dalam, so dia yang paling atas sekali tu disebut arshul al-bi'ri. Baik, itu dari sudut bahasa lah. Dari sudut bahasa. Baik. Yang kita nak bincang arash ini bukan bahasa tadi. Sebab tu kalau kita nak takwil arash Allah tadi dengan apa? Dengan kerajaan yang dalam bahasa tadi, tak betul. Ataupun dengan apa? Kita nak takwil dengan apa? Macam ni kan, dalam Kaabah tadi pun tak betul. Sebab itulah kita kena faham arash yang mengikut istilah syar'i, istilah yang difahami oleh syarak, yang dimaksudkan oleh Allah. Apa maksud istilah syarak ni? Maksudnya yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk faham arash ni apa. Bukannya kita pergi kalut dekat bahasa tadi, duk pusing kat bahasa. Tak jadi. Dia jadi macam solat lah. Solat, kita diperintahkan untuk faham solat base pada istilah syar'i. Solat ni adalah apa? Perbuatan, amalan, perkataan, muftatihatun bitakbir wa intihauhu bitaslim. Kan? Maksudnya bermula perbuatan amalan yang tertentu, perkataan yang dimulakan dengan takbir, dan juga apa? Diakhiri dengan salam. Tapi kalau kita duk main bahasa, doa, itu yang jadi pray apa? Feel is pray tu. Feeling is pray tu. Sebab dia duk main apa? Bahasa. Betul? Dia kata tak payah solat. Buat apa? Kita pejam mata je. Feeling is pray.
Kan solat dalam bahasa doa. So kita doa lah, doa macam tu. Tu tak boleh solat. So jadi yang jadi sesat tu. Kan, kebanyakan ahli sesat, kebanyakan orang yang sesat, ahli bid'ah dan sebagainya, kebanyakan mereka akan main bahasa. Mereka pusing bahasa. Sama macam isu bid'ah hasanah. Nampak? Bila mereka tak mau terima kullu bid'atin dalalah, puncanya kerana mereka main bahasa tadi. Bid'ah dalam bahasa memanglah ada bid'ah hasanah. Tapi dalam syarak, Nabi dah bagi tahu dah, kullu bid'atin dalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Maksudnya bid'ah dalam agama tak ada yang hasanah. Bid'ah dalam buat krepek ke, bid'ah dalam buat kereta ke, buat apa ke, buat urusan dunia, itu hasanah. Tapi dalam agama tak ada bid'ah hasanah. Kullu bid'atin dalalah, kata Nabi. Kata Ibnu Umar, kullu bid'atin dalalah wa in yaraha an-nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun manusia memandangnya hasanah. Itu kata Ibnu Umar, sahabat Nabi. So kita nak ikut siapa? Ikut Nabi dengan sahabat lah. Nampak? Jadi mereka duk main bahasa. So macam tu juga aras. Kita nak faham aras, faham apa yang istilah syarak. Kita sebut istilah syarak ni apa? Kata Imam Asy-Syafi'i, ala muradillah wa ala muradi Rasulillah. Amantu bi kitabillah ala muradillah wa amantu bi rasulillahi ala muradi rasulillah. Aku beriman dengan kitabullah, mengikut kehendak Allah. Itu istilah syarak lah. Aku beriman dengan Rasulullah, mengikut kehendak Rasulullah. Apa yang Rasulullah nak sampaikan. Jadi bila kita sebut tentang aras, kita kena faham macam mana yang Allah nak faham, nak kita faham. Macam mana yang Nabi nak kita faham, bukan macam mana yang kita nak faham. Oh, sebab kita takut kononnya kita samakan aras Allah dengan singgahsana yang di Pertuan Agong, kita pun kata aras tak ada. Ataupun kita takwil aras. Tak jadi ya? Kan? Dia tak jadi, kita beriman lah. Jadi kita tolak. Baik. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, ketika menafsirkan ayat wa taral malaikata hafina min haulil arsh, dalam surah Az-Zumar ayat 75. Kamu melihat malaikat-malaikat hafina, yakni muhdiqin. Hafin maksudnya mengelilingi. Kamu melihat malaikat-malaikat mengelilingi di sekeliling aras. Ini Allah Ta'ala sebut dalam surah Az-Zumar ayat 75, ketika hari kiamat. Apa maksud aras di sini? Iaitulah as-sarir, singgah sana Allah. Sarir, singgah sana Allah. Baik. Sebab itu Imam Ibn Jarir Tabari ditafsirkan aras adalah as-sarir, yakni singgah sana Allah. Sarir ni kalau kita terjemah moden, jadi apa? Buka kamus moden jadi apa? Katil. Tak betul ya? Kalau buka kamus moden jadi sesat jugalah. Dia kata, oh Allah ada katil. Itu pasal engkau cerdik sangat. Pergi rujuk kamus moden. Kamus moden memang tak dapat lah. Sari di sini merujuk kepada apa? Singgah sana. Singgah sana. Baik, kata At-Tabari, Dzul Arshi, Dzus Sariril Muhit bima dunahu. yakni Dzul Arshil Majid, Dzul Arshil Karim, Dzul Arshil Majid. Allah Ta'ala sebut dia pemilik arash yang agung, yang besar, yang mulia. Maksudnya Allah memiliki singgahsana yang meliputi apa yang berada di bawahnya. Maksudnya arash yang besar. Dan kita akan tengok nanti tentang sifat-sifat arash dengan terperinci insya-Allah. Baik, kata Imam Al-Baihaqi rahimahullah, wa aqawil ahli tafsir ala anna al-arsh huwa at-tafsir wa annahu jismun mujassamun khalaqahu Allah wa amara malaikatahu bihamlihi wa ta'abbuduhum bita'zimihi wa at-tawaf bihi kama khalaqa fil ardi baitan wa amara bani adam bit-tawaf bihi wa istiqbalihi fi as-salah wa fil ayati wal ahadith wal athar dalalatun wadihatun ala ma dhahabu ilayhi. Pendapat-pendapat ahli tafsir yang menyebutkan bahawasanya arash ini adalah singgahsana Allah dan ianya adalah jisim. Arash Allah ni adalah jisim. Maksudnya apa? Dia adalah sesuatu yang jisim, yang Allah ciptakan. Dan Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk menanggung dan memikulnya. Dan Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk beribadat, mengagungkan Allah dan mengelilingi arash. Sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan di bumi adanya Baitullah.
Dan Allah perintahkan Bani Adam untuk tawaf di sekeliling Kaabah, bertasbih memuji Allah, berzikir memuji Allah, dan menghadap ke Baitullah ketika solat. So nampak tak? Arash ni dia adalah center untuk malaikat beribadat. Malaikat-malaikat Allah beribadat. Maksudnya kata para ulama dalam hadis disebutkan malaikat ini dinamakan dengan malaikat al-qurabiyun, iaitulah malaikat al-muqarrabun. Maksud al-qurabiyun maksudnya malaikat yang paling dekat dengan Allah. Dikatakan dalam hadis, kalau Allah Ta'ala nak turunkan perintahnya, wahyunya, maka malaikat inilah yang akan dengar dulu, sebab mereka yang paling dekat dengan Allah. Dipanggil al-qurabiyun. Baik, yang ni Imam Ibn Kathir dah sebut dalam muqaddimah dia. Baik. Dan sangat banyaklah disebutkan di dalam ayat-ayat Quran, hadis-hadis, athar yang menjadi dalil yang jelas atas apa yang disebutkan oleh para ulama tadi. Berkata Imam Al-Bahaqi lagi, Al-arsyu huwa as-sarirul masyhur fima bainal uqala. Arash ni adalah singgahsana yang masyhur, difahami oleh orang-orang yang berakal. Orang yang tak berakal saja tak boleh faham. Contohnya macam ahlul kalam, falasifah. Dia takwil, dia kata arash ni makhluk. Dia kata arash ni bukan, dia kata arash ni seluruh makhluk. Arash ni bukan jisim tadi, bukan, seluruh makhluk. Itu kita, sebab tu ulama bantah. Sebahagian falasifah lagi kata arash ni, dia kata falak, ataupun kita kata falak lah, kita kata dia adalah tempat peredaran planet. Pula dah. Itu pun batil. Batil, tak betul. Kata arash tu jisim, maknanya fizikal. Dia fizikal, dia ada fizikal. Exist. Benda tu memang ada. Benda tu memang ada. Dia bukan metafor. So kita boleh nampak. Boleh nampak. Dalilnya kita akan bincang. Sebab tu Allah kata wa taral malaikata hafina min haulil arsh. Wa tara tu siapa? Kepada siapa? Engkau wahai Muhammad, engkau akan melihat al malaikata hafina min haulil arsh, yang akan mengelilingi sekeliling arsh. Nabi akan tengok, dan kita akan tengok nanti, kita bincang ni. Baik. Kata Imam Ibn Kathir, huwa sariru dhu qawaim tahmiluhu al malaikah wa huwa kal qubbah 'ala al 'alam wa huwa saqful makhluqat. Ianya adalah singgah sana yang memiliki qawaim, yakni adanya tiang-tiang. Arash ada tiang. Tahmiluhul malaikah, yang dipikul oleh malaikat-malaikat. Wa huwa kal qubbah 'alal 'alam. Ianya seperti kubah bagi seluruh alam. Tahu kubah? Dom. Kita tengok kubah masjid. Itulah kubah. Kubah. Jadi arash ni muqabbabun. Dia maksudnya dia mustadir, dia bulat. Dia adalah, kedudukan dia adalah seperti kubah bagi seluruh alam. Besar. Baik, kita tanya satu soalan. Kubah yang kita buat sekarang ni, ini asal ke kubah arash? Kubah arash lah. Mana kita dapat idea buat kubah? Idea yang kita dapat buat kubah masjid tu, tengok Dome of Rock apa dekat Baitul Maqdis, besar kan? Orang kata dom punya konsep tu daripada zaman Uthmaniyah. Tak. Buat masjid. Ya, memang zaman Uthmaniyah. Sebelum zaman Uthmaniyah, Dome of Rock yang di Baitul Maqdis yang kuning tu, Qubbatus Sakhra, kubah kuning, itu zaman Umayyah, zaman Bani Umayyah. Maksudnya 100 Hijrah. Sebelum 100 Hijrah lagi dah ada. So macam mana dia orang dapat idea untuk buat kubah? Satu, kita kena faham, orang Arab, mereka juga bila buat kemah-kemah mereka dan rumah-rumah mereka ada kubah. Sama ada kubah berbentuk bulat ataupun kubah berbentuk apa? Segitiga. Maksudnya kemah-kemah. Sebab dia yang paling tinggi. Sebab itu kata Imam Ibn Kathir, dia kubah di sini ataupun arash di sini, dia adalah kubah bagi seluruh alam. Maksudnya di center. Faham tak? Di center. Baik, satu. Wa huwa saqful makhluqat, dan dia adalah atap, bumbung bagi seluruh makhluk.
Kita akan nampak, bincang. Kita akan nampak dan kita bincang nanti. Baik. Wa qala Az-Zahabi. Benda ni benda gaib. Sebab itu kita nak bincang dalam kerangka dalil. Quran dengan sunnah saja. So kita tak boleh keluar daripada tu. Quran dan sunnah, sebab Quran dengan sunnah turun dalam bahasa Arab. Hadis Nabi bertutur dalam bahasa Arab. Sebab itu kita kena faham dalam kerangka itu saja. Baik. Yang sahabat faham, yang ulama salaf faham. Kalau kita keluar daripada itu, kita sesat. Baik. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, "Fama dhannu bil 'arshil 'azim alladhi ittakhadhahu al-'aliyyul 'azim li nafsihi fi irtifa'ihi wa si'atihi wa qawa'imihi wa mahiyatihi wa hamalatihi wal kurabiyyun aw kurubiyyin al-hafin min hawlihi wa husnihi wa rawniqihi wa qimatihi faqad warada annahu min yaqutati hamra." Maka apa yang kita fikirkan, maksudnya apa yang kita sangka bahawa aras ni adalah perkara yang kita tak nampak kehebatannya, sebenarnya kata Imam Az-Zahabi, aras yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai tempat untuk diduduk, tempat untuk dia beristiwa, dia meninggi di atasnya, dengan apa, ketinggiannya, dengan keluasannya, dan mempunyai apa, qawaim, yakni tiang-tiangnya, dan ada pemikul yang memikul aras, yang memikul aras. Wal kurubiyun, yakni malaikat-malaikat yang mengelilingi aras. Bila sebut mengelilingi ni, maksudnya dia mustadir, kan? Sesuatu yang kita takkan sebut satu tempat tu, kalau dia ada satu sudut saja, kita takkan kata dia dikelilingi, betul tak? Itu menunjukkan aras dia ada sudut. Maksudnya dia mustadir, kal qubbah tadi, macam Qubbah. Nampak? Wa husnihi wa rawnaqihi wa qimatihi, kecantikan dia, keindahan dia, ketinggiannya. Faqad warada, dan telah waridlah, telah disebutkan di dalam athar bahwasanya aras itu makhluk Allah yang diciptakan daripada yaqutati hamra, yakni apa? Red ruby. Apa dia? Kita kata batu delima yang warna merah tu. Baik, batu delima yang kita tengok hari ni, itu asal ke atau batu delima yang Allah Ta'ala cipta pada aras? Aras lah. Betul tak? Betul tak? Aras lah yang mula, pasal dia makhluk yang first. Faham tak? Mana boleh kita kata, oh Ustaz, saya pakai batu delima ni, inilah asal batu delima. Kita kata tak, bukan itu asal batu delima. Asal batu delima aras Allah. Tapi lagi cantik daripada batu delima kau tu lah. Itu kita kata, kita nak bagi faham. Bukan kita nak samakan apa benda yang gaib ni dengan apa yang kita nampak. Tapi Allah Ta'ala memang khitab, memang cakap dekat kita supaya kita faham. Nanti kita bincang sungai. Okey, sungai. Kita tengok, siapa pernah pergi sungai? Semua pernah pergi sungai. Tengok sungai. Baik, sungai macam-macam sungai. Ada yang cantik, ada yang dah jadi apa, tertarik. Kadang-kadang tengok tu tertarik. Kesian tengok sungai. Tapi kalau kita tengok sungai-sungai yang cantik, baik, kita tengok sungai ni cantik, kita akan rasa tenang. Baik, adakah sungai yang kita tengok tu adalah asal bagi segala sungai? Sudah tentu bukan. Sebab itu Allah Ta'ala cerita dalam Quran, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sudah tentulah sungai yang mengalir dalam syurga, itu yang asal. Nampak? So benda ni kita dipanggil metod yang dikemukakan oleh ulama salaf, iaitulah metod dipanggil qadrul mushtarak. Setiap sesuatu yang wujud pasti akan ada dia punya origin dan dia punya persamaan. Qadrul mushtarak, persamaan. Nampak? Walaupun dia takkan sama dari setiap sudut, tetapi dia akan ada persamaan. Sebab itu Allah kata dalam Quran, wa utubihi mutasyabiha. Bila ahli syurga, bila dia masuk syurga, dia akan dihidangkan dengan makanan, buah-buahan. Betul tak? Kemudian apa mereka kata?
wa utubihi mutasyabiha, ataupun dia kata mimma apa, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha mereka kata apa? Setiap kali mereka diberikan rezeki, mereka kata apa? Ini adalah rezeki yang kita pernah diberikan dulu di syurga. So dia buat comparison. Betul tak? Sebab itu nikmat yang Allah Ta'ala bagi di dunia, sebenarnya apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk kita compare dengan nikmat bila kita masuk dalam syurga. Tapi kalau kita tak mau pilih masuk syurga, na'udzubillah, sebab itu kita nak masuk syurga. Sebab itu Nabi suruh kita minta syurga, bukan menangis-nangis tak mau masuk syurga. Macam sufi kan, macam yang dia orang nisbahkan apa, nasyid apa, kononnya Rabi'atul Adawiyah, ilahi lastu tulil firdaus, aku tak layak untuk masuk syurgamu. Ataupun dinisbahkan kepada Imam Syafi'i, tapi tak sahih. Maksudnya bercanggahlah dengan Nabi perintahkan kita supaya minta syurga. Betul tak? Baik. Jadi kat sini kita dapat kata Imam Az-Zahabi, dia dibuat daripada batu delima merah, yaqutatu hamra. Baik. Macam mana kita nak tahu? Minta Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga. Bukannya kita duduk kalut nak jadikan dunia ni syurga. Syurga kita di mana? Di akhirat. Yang itu kita minta. Itu kita punya cita-cita kita. Baik. Kemudian kalau kita tengok balik, baik, kita tengok sifat yang umum. Baik, sifat bagi umum bagi Arash ni, kalau kita tengok, yang pertama dia adalah singgasana. Baik. Yang ni kalau kita tengok, antara yang menyebutkan tentang makna ini iaitulah Umayyah bin Abi Salt, seorang penyair jahiliah. Umayyah bin Abi Salt ni dahsyat, kisah dia sangat dahsyat. Dia ni sebenarnya adalah seorang yang genius, penyair, dan dia banyak mengambil ilmu daripada ahlul kitab. Dia orang Arab, jahiliah. Nabi SAW suka dengar dia punya syair, sebab syair dia semua betul dan hebat. Kadang-kadang menepati Al-Quran. Sebab tu Nabi akan puji syair dia, tetapi dia tak masuk Islam. Dia tolak Islam. Bahkan dikatakan dia mengharapkan dia jadi Nabi. Terlampau genius sangat, nak bagi tahu terlampau genius, sampai dia bercita-cita dia jadi Nabi. Bila Nabi diutuskan tu bukan dia, Nabi Muhammad, so dia macam frust lah. Senang bagi tahu tahap tu. Baik, apa syair dia? Sebab syair dia ni memang Nabi suka dengar. Sebab maksud dia, subhanallah, takjub, mengagumkan. Kadang-kadang kalau kita baca syair dia, kita kata ni macam Quran. Contoh, Majjidullaha wa huwa lil majdi Rabbuna fis samai amsa kabira bil bina'il a'la alladhi sabaqa an-nasi wa siwa fawqa as-samai sarira syarja'an la yanaluhu basarul 'aini wa tara dunahu al-malaikata sura. Maksudnya apa? Majjidullah, yakni azimullah, agungkan Allah. Sebahagian ulama dia kata Majjidullah, al-majdu ini adalah lafaz yang banyak diungkapkan oleh kitab Taurat. Taurat banyak guna istilah majd. Tapi dalam Quran pun kita kata, sebut juga kan, Dzul Arshil Majid. Betul tak? Maksudnya agung. Tetapi bila dalam Islam, dalam Quran dengan Sunnah, yang diperintahkan kita untuk banyak memuji dan mengagungkan Allah dengan lafaz apa? Tasbih, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu Akbar. Betul tak? Sebab itu yang paling tepat, yang paling lafaz yang paling sempurna adalah kita menggunakan lafaz yang dalam Quran dengan Sunnah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi kat sini Majjidullah wa huwa lil majdi ahli Rabbuna fis samai amsa kabira. Maksudnya apa? Agungkan Allah, dan Allah itu memang layak untuk diagungkan. Rabbuna fis samai, Tuhan kita di langit. Umayyah bin Abi Salt ni syair Arab, penyair Arab.
Baik, bil bina'il a'la alladhi sabaqa an-nas wa siwa fawqa as-sama'i sarira. So dekat sini, poinnya sini dia nak bagi tahu bahawasanya apa? Arash itu adalah singgah sana. Syarja'an la yanaluhu basirul ain taradunahu al-malaikatu su. Maksudnya sangat tinggi. Arash ni kedudukannya sangat tinggi sehingga tak mampu dicapai oleh apa? Pandangan mata. So dia nak sifatkan bahawasanya ketinggian arash. Baik, yang ada hanyalah apa? Di bawahnya yang boleh dilihat hanyalah apa? Dunahul malaika surah. Hanyalah malaikat-malaikat yang mengelilinginya. Sebab tu kita kata dia punya apa? Dia punya syair tu macam Quran. Maksud dia, makna dia. Baik, kata al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, al-arsyu fil lughah ibaratu 'ani sariri alladhi lil malik kama qala ta'ala wa laha 'arsyun 'azim. Wa laysa huwa falakan wa la tufham minhu al-'arab wa la tafham minhu al-'arab dhalik. Wal Quran innama nazala bi lughati al-'arab fa huwa sariru dhu qawaim. Arash dalam bahasa Arab merujuk kepada singgah sana yang dimiliki oleh raja. Sebagaimana Allah kata dalam surah An-Namlu, walaha 'arsyun 'azim. Bukannya falak, yang tidak difahami oleh orang Arab akan hal tersebut. Sesungguhnya Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita kena faham macam bahasa Arab faham. Maka arash ini dia adalah singgah sana yang memiliki qawaim. Dhu qawaim maksudnya tiang-tiang yang besar, yang tinggi, yang hebat. Baik, jadi kat sini kita nampak manhaj Imam Ibn Kathir rahimahullah nak bagi tahu dekat kita, nak faham Al-Quran dengan sunnah mesti kena faham macam orang Arab faham. Kalau kita faham kefahaman moden, kita akan sesat. Ana bagi contoh mudah, selalu ana sebut dalam kelas. Contohnya bila kita tafsirkan ayat apa? Zarrah. Zarrah tu selalu kalau kita buka tafsir-tafsir moden, dia akan kata atom. Sedangkan orang Arab tak pernah faham atom tu apa. Zarrah ialah semut kecil, yang semut halus yang berwarna putih, yang bila dia jalan dekat atas anggota badan kita tak sedar. Tu zarrah. So, jadi kita kena faham macam orang Arab faham. Sama juga macam arash. Kalau falasifah tadi, ahli falsafah tu dia takwil tu, dia kata falak tadi. Bukan falak. Arash ni memang makhluk jisim, makhluk fizikal yang wujud, yang Allah Ta'ala ciptakan sebagai makhluk yang agung. Baik, yang berikutnya antara ciri-ciri umum bagi arash, zu qawaim, dia ada tiang. Kata Syarih At-Tahawiyah, yakni Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi, dia kata apa? Qad thabata fi syar'i anna lahu qawaim tahmiluhu al-malaikah. Telah sabit di dalam syarak bahawasanya arash ini adanya tiang-tiang yang dipikul oleh malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innan nasa yas'uqun atau yas'iqun fa akunu awwala man yafiq fa idza ana bi Musa akhidhun biqa'imatin min qawaimil arshi fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'qati tur. Hadis ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Nabi SAW cerita tentang satu hari ada seorang sahabat ni, dia bergaduh dengan orang Yahudi tentang siapa lebih afdal, Nabi Musa kan Nabi Muhammad. Lalu dia pergi tampar orang Yahudi itu. Bila orang Yahudi itu kata, sahabat Ansar ni, dia pergi tampar si Yahudi yang kata Nabi Musa lagi afdal. Kemudian kes itu dibawa kepada Nabi. Nabi SAW tegur. Nabi marah si Ansar tadi. Nabi kata, la tukhayyiruni ala al-anbiya, la tufaddiluni ala al-anbiya. Jangan kamu membanding-bandingkan aku dengan nabi-nabi lain. Maksudnya dengan tujuan untuk merendahkan kedudukan nabi lain. Subhanallah. Tengok Nabi tak bagi. Walaupun pada hakikatnya Nabi Muhammad memang afdal daripada Nabi Musa, betul tak? Tengok, tawaduk. Dan Nabi nak tutup pintu fitnah. Nabi tak mau sahabat dia nanti duk bergaduh kemudian merendahkan kedudukan Nabi Musa. Itu tak ada adab. So Nabi kata jangan. Kemudian Nabi cerita tentang Nabi Musa. Satu Nabi kata, kerana manusia kesemuanya, bila Allah Ta'ala tiupkan sangkakala semua manusia akan mati, fa inna nasa yas'uqun, semuanya akan pingsan, akan mati. Diibaratkan macam pingsan sebab apa? Akan bangkit balik. Sa'iqah. Betul tak? Kita
bila Allah Ta'ala tu tiup sangkakala, dia ada 3 kan. Yang pertama mati. Kemudian tiupan yang pertama tiupan al-faza', nafkhatul faz'ah, tiupan yang menggerunkan, yang memberi amaran. Yang kedua tiupan yang mematikan. Kemudian yang ketiga tiupan yang menghidupkan semula. So pada yang fasa yang kedua, Nabi SAW cerita, ketika manusia semua telah mati, pingsan, yas'uqun, semua dah pingsan mati, fa akunu awwala man yafiq, maka aku adalah orang yang pertama jaga. Nabi kata aku orang yang pertama jaga. Ketika mati, semua orang mati, kiamat, maka Nabi orang yang pertama akan jaga, terjaga. Bila Nabi jaga, Nabi kata fa idza ana bi Musa, aku tengok Nabi Musa akhidun biqaimatin min qawaimil arsy, Nabi Musa tengah berpaut dekat salah satu tiang daripada tiang-tiang arasy. Jadi Nabi SAW pertama, Nabi bangkit. Nabi orang pertama yang akan dibangkitkan. So base pada hadis ni, kalau kita tengok, Nabi SAW ketika itu dibangkitkan dah ada dalam syurga. Base pada hadis ni. Sebab apa? Sebab arasy, bawah arasy tu syurga. Arasy adalah bumbung bagi syurga. Sebab tu syurga Jannatul Firdaus yang paling dekat dengan arasy. So kalau kita tengok base pada hadis ni, Nabi SAW bangkit, Nabi tengok Nabi Musa AS tengah berpaut dengan salah satu tiang-tiang arasy. Maksud menunjukkan arasy ada banyak tiang. Nabi Musa berpaut dengan salah satu tiang. Kemudian Nabi kata apa? Fala adri afaqa qabli am juziya bi sa'qati tur. Aku tak pasti. Adakah Musa ni dia bangkit awal daripada aku, ataupun dia kena balasan pasal dia dulu nak tengok Allah Ta'ala waktu dekat Bukit Tur, dekat Tur Sina. Dia nak tengok Allah kan. Jadi ni balasan dia. Jadi Nabi macam confused. Sebab apa? Sebab itu ulama bahas, sebab apa Nabi confused? Sebab Nabi baru bangkit daripada mati. Macam kita tidur. Sebab itu ulama sebahagian ulama berpendapat mati ni sebenarnya macam tidur. Macam tidur je. Bila kita dibangkitkan, kita akan jadi mamai. Subhanallah. Ni Nabi lakukan Nabi. Bila Nabi bangkit, Nabi jadi apa? Confused. Nabi kata aku tak pasti sama ada Musa ni dia bangkit sebelum aku. Nabi kata aku yang bangkit dulu. Tapi tengok-tengok ada Musa tengah berpaut dekat arasy, dekat salah satu tiang arasy. Itu dalil menunjukkan arasy ada tiang. Dan ini sahih. Kemudian satu lagi kita boleh dapat faedah, mati ni sebahagian ulama berpendapat berdasarkan hadis ini, mati ni dia macam kita bangkit tidur je. Nak beritahu mati ni baik, kita pernah tengok orang koma, betul tak? Lama dia koma kan. Ada yang sampai berapa bulan, ada yang setengah tahun koma. Tapi akhir sekali dia hidup, dia bangkit balik. Betul tak? Dia boleh ceritakan pengalaman dia koma, dia berada di alam lain. Contoh. Tapi nak bagi tahu macam itulah kita. Bila kita mati, kita dibangkitkan semula macam tidur je. Sebab Allah Ta'ala jadikan tidur kita adalah tanda untuk kita beriman dengan hari akhirat. Kita beriman dengan kematian. Betul lah kan? Tidur tu, sebab tu ulama kata apa? Tidur ni mati mautus sughra. Betul tak? Mati kecil. Betul tak? Sebab tu kita waktu kita nak tidur, kita kena baca doa kan? Bismikallahumma amutu wa ahya. Bukan kita nak mati kan? Tapi nak kata kita nak tidur. Tapi kenapa disebutkan mati? Sebab supaya kita ingat bahawasanya kita akan mati. Dan kita pun tak tahu kita tidur tu tah mati betul. Mati yang besar. Tak bangun dah. Bangun apa nanti bila ditiup sangkakala ni. Tak tahu kita nak bangun kat mana. Tapi kalau base pada hadis ni, Nabi ni speciality Nabi lah. Sebab Nabi sampai pada tahap yang tinggi. Bagi kita, kita akan bangkit daripada tempat kita masing-masing. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang berikutnya, arasy adalah makhluk. Arasy adalah makhluk. Allah kata apa? Wa huwa rabbul arsyil azim. Dia adalah Allah rabbul arsyil azim. Rabb al-arsyil azim, Tuhan bagi arasy yang agung.
So maksudnya arash tu marbub, arash tu makhluk. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk apa? Menanggung dan memikul arash. Ini dalam surah Ghafir ayat 7 Allah kata apa? Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim. Baik, maksudnya di sini Allah Taala ciptakan yang mengelilingi arash itu adanya malaikat-malaikat yang beribadat, memuji dan mengagungkan Allah. Begitulah juga dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Allah kata apa? Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang akan memikul arash Tuhanmu, fawqahum, iaitulah di atas mereka. Yang ni sebahagian ulama kata fawqahum maksudnya di atas malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat yang mengelilingi arash ada malaikat yang hebat yang memikul arash Allah ini yauma idzin, pada hari tersebut, hari kiamat, thamaniyah, yakni 8 malaikat. Ada juga ulama yang kata 8 baris malaikat. Tapi yang sahih 8 malaikat. Dan dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih, 8 malaikat itu dalam rupa al-wu'ul ataupun al-aw'al, kambing gurun. Dalam rupa kambing gurun. Baik. Ustaz, duduk tu. Kadang-kadang saya selepas dengar orang imagination, saya buat imagination lah, boleh. Baik, imagination. Bayangkan arash tu begini seperti apa yang Ya. describe. Ahsanti. Dom dengan tiang dengan malaikat orang. Boleh tak kita bayangkan? Boleh ke? Baik, kat sini kalau kita tengok base pada hadis-hadis yang Nabi sifatkan, apa yang Nabi cerita dekat sahabat. Baik, apa yang menjadi kefahaman kita, apa yang boleh kita bayangkan, hanya satu saja: keagungan. Al-azamah, keagungan. Adapun lintasan-lintasan apa yang kita bayangkan, kita kata memang kita kata kita tak boleh nak elak. Tetapi kita tak perlu layan lah. Maksudnya janganlah sampai kita jadi macam orang Yahudi, orang Kristian, dia pergi lukis. Tak perlu lah. Cukup kita beriman bahawasanya kalau macam ni keagungan Allah. Tapi kadang-kadang ada datang pemikiran, ada datang bayangan. Salah ke? Tak salah. Sebab dia kita fikir tentang makhluk Allah. Kadang-kadang kita Tuhan bersemayam di arash, so kita pun imagine Tuhan duduk di arash. Macam kalau kita imagine, dia tengok, imagine kata kalau kita imagine macam makhluk, salah. kita tak imagine macam makhluk lah, tapi kita membayangkan Tuhan kita tak nampak muka dia, kita tak boleh imagine dia face. Ya, maksudnya benda tu still dalam zihin, still dalam kita punya pemikiran. Selagi kita tak keluarkan, maksudnya kita beriman dengan itulah iman. Kita tawakuf, kita berhenti, kita beriman, kita kata macam ni lah Nabi sebut, tapi macam mana lebih daripada tu kita tak tahu. Dia ada limit dia. Macam mana datang kaifiat, macam mana? Wallahu ta'ala a'lam. Amanna billah, aku beriman dengan Allah. Tapi apa yang terbayang pada kita tadi, apa yang boleh diterima akal, contoh macam itu, sebab itu kita kena faham konsep qiyasul aula. Di sini penting qiyasul aula. Tadi kita sebut qadrul mushtarak. Qadrul mushtarak ni dalilnya dalam surah Al-Baqarah, bila Allah Ta'ala sebut tentang apa? Tentang nikmat di dalam syurga, antaranya buah-buahan. Betul tak? So Allah Ta'ala jadikan qadrul mushtarak di sini, iaitu apa? Buah-buahan yang kita makan di dunia dulu, kita akan sebut di dalam syurga. So nampak? Jadi sama juga di dunia, dia boleh kita panggil kita swipekan. Di dunia, bila kita tengok buah apple, bila kita makan buah apple, apa kita kena buat? Makan? Tak, kita kena fikir bahawasanya ini nikmat Allah. Betul tak? Tafakkur. Kemudian kita kena maksudnya kita kena hadirkan bahawasanya kalau ini buah delima yang kita makan ni dah lazat, sudah tentu dalam syurga ni lagi dahsyat. Itu maksudnya. Faham tak? Kita tengok apa lagi? Kita tengok singgahsana yang di Pertuan Agong. Hebatnya. Kalau itu singgahsana yang di Pertuan Agong kita tengok dah dahsyat, macam hebat sangat dah. Bayangkan singgahsana Allah. Lagi dahsyat, lagi hebat, bukan macam ni. Bukan kita samakan dengan singgahsana tu, bukan. Tapi nak tahu lagi dahsyat. Itu dipanggil qiyasul aula. Qiyasul aula ni Nabi SAW gunakan
Bila Nabi SAW bagi tahu dekat sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatihi. Kamu akan melihat Tuhan kamu seperti mana kamu melihat bulan purnama, yang kamu tak akan berasa-asa untuk melihatnya. So nampak Nabi samakan sini dari sudut apa? Melihat bulan purnama. So Nabi telah menggunakan qadrul mushtarak dan qiyasul aula. Kalau kita tengok bulan purnama tu pun kita dah nampak nikmat. Betul tak? Bulan purnama cantik. Bayangkan tengok Allah. Bukan kita nak suruh samakan bulan purnama dengan Allah. Bukan. Nabi tak faham macam tu. Yang tu otak dah gila lah tu, dah miring, dah tercabut. Tu dalam hadis yang sahih. Nabi bagi tahu kepada sahabat. Apa point dia? Point di sini nak, apa yang Allah sampaikan kepada kita boleh diterima akal, logik. Itu logik. Maksudnya ini disebut sebagai logik, kita kata apa? Dalil al-aqliyah an-naqliyah. Dalil logik daripada Al-Quran dan juga sunnah. Okay. Kita tengok, baik, kalau kita ada anak, betul tak? Kita ada cucu ke, balik cucu kita duduk keliling kita, layan kita, bawa dekat kita air, opah nak apa, opah nak biskut, dia ambil biskut. Opah nak apa, nak buah anggur, dia suap dekat kita anggur. Nikmat tak? Kita dikelilingi dengan budak-budak. Dalam Quran Allah kata apa? Dalam syurga nanti, yatufuna biwildanin mukhalladun. Ahli syurga nanti mereka akan dikelilingi dengan kanak-kanak yang kekal. Kanak-kanak mukhalladun, mereka kekal dalam syurga. Kalau kita kat dunia ni pun kita dah sonok tengok budak-budak comel ni. Yang maksud kita boleh main dengan orang, kita boleh apa, kita kata apa, bergurau senda dengan orang. Dah rasa nikmat, betul tak? Bayangkan dalam syurga nanti. Maksudnya nak bagi tahu dekat kita, apa sahaja nikmat yang Allah Ta'ala bagi dekat dunia ni, kita akan gunakan nikmat itu untuk mendapat ketaatan, mencapai ketaatan kepada Allah, bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, dan supaya kita kenangkan nikmat yang lebih dahsyat. Ambil contoh yang lain. Selalu anda sebut, balik kampung, kenapa kita sanggup redah jam 7-14 jam, ada yang sampai belah-belah jam, sebab nak balik kampung, nak tengok siapa? Mak ayah. Betul tak? Dia terbayang muka apa? Mak dengan ayah dia. Dah lama tak balik ni, 3 bulan, 4 bulan sejak PKP. Betul tak? Jadi dia sanggup redah jam yang berbelah-belah jam. Sebab apa? Nak jumpa orang yang dia sayang, nak tengok wajah orang yang dia paling sayang. Bayangkan kita nanti masuk ke dalam syurga. Nikmat yang paling agung adalah kita dapat melihat wajah Allah. Kita sampai rumah tu, kalau kita tengok dah sampai rumah tu dah letih jam berbelah-belah jam, apa yang akan menghilangkan keletihan kita bila kita tengok wajah orang yang kita sayang? Betul tak? Turun daripada flight pergi umrah ke, pergi haji ke, perkara pertama sekali yang akan menghilangkan keletihan kita, tengok wajah orang yang kita sayang. Duk tunggu dah, habis hilang, lupa, habis penat lelah tadi. Betul tak? Lengah-lengah pun hilang. Elok-elok nampak hilang tu, lengah-lengah semua. Belum minum teh, minum syai lagi kan. Ni nak bagi tahu apa? Nikmat. Bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita, yang hari-hari kita harap untuk tengok wajah dia. Kita masuk dalam syurga nanti, kita tengok wajah Allah, dan itulah nikmat yang paling agung. Faham tak konsep dia? Bukan nak suruh kita pergi fikir benda-benda yang, maksudnya benda yang tak luar daripada akal kita, tapi nak suruh kita apa? Kenangkan. Nak suruh kita gunakan untuk apa? Untuk faham maksudnya walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Itu je point dia. Kalau kita tengok kat dunia ni macam-macam dahsyat, di akhirat nanti lebih dahsyat. Itulah tujuan Nabi diutuskan. Rasul-rasul diutuskan untuk kenalkan kepada umat mereka tentang syurga, tentang nikmat yang ada di dalam syurga, tentang makhluk-makhluk Allah yang agung, antaranya Arash. Baik, kemudian sebelum kita berhenti, kita dah habis waktu. Baik, satu hadis last sebelum kita sambung ni, maksudnya kelas akan datang kita akan sambung lagi bahaskan tentang Arash. Kita akan bincang dalil-dalil dalam Al-Quran
Kemudian kita akan bincang juga khasais al-arash, apa keistimewaan arash ni. Kita akan bincang nanti. Sebelum tu anda nak tutup dengan satu hadis daripada Jabir bin Abdullah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Adhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh. Innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masirata 700 am." Izinkan aku untuk menceritakan kepada kamu tentang satu malaikat daripada malaikat-malaikat yang memikul arash. So di sini kita boleh dapat satu faedah, malaikat, antara malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan, tugas mereka antaranya adalah malaikat hamalatul arsh. Wajib kita beriman adanya malaikat yang memikul arash. Kalau kita ikut yang standard tadika dulu, malaikat ni ada berapa? 10 je kan? Munkar, nakir. Munkar dengan nakir tu bukan nama malaikat, sifat malaikat tu. Ridwan, Malik, Israel, Israfil. Betul tak? Dia terbatas pada 10 kan? Hamalatul arsh ada tak? Tak ada. Kenapa budak tadika tak diajar ni? Sepatutnya kan, sebab apa? Sebab tadi dah ahlul kalam. Dia sebab dia punya takut samakan Allah dengan makhluk, sampai hadis yang sahih pun dia tolak. Sedangkan ada malaikat yang kita kena beriman, iaitulah malaikat hamalatul arsh, malaikat yang memikul arash. Yang Nabi SAW ceritakan sifat malaikat ni, antara syahmati udhunihi, yakni cuping telinga malaikat ni. Maksudnya malaikat ni ada telinga. Cuping telinga dia, jarak antara cuping telinga dengan bahu dia, jarak 700 tahun perjalanan. Macam mana nak kira Ustaz 700 tahun perjalanan ni? Betul ke kalau nak kira macam ni? Baik, kita balik kampung. Katakan kampung kita kat mana? Melaka contoh. Setahun kita balik 4 kali kata. Baik, kirakan jarak tempat kita, rumah kita dengan kampung kita, kemudian kali 4. Jadi setahun lah. Maksud jarak kan? Kemudian cuba kali 700. 700 tahun. Maksudnya itulah, maksudnya sampai tak? Tetap mati. Itu cara nak bagi kira tadi. Tak sempat lah. Apa? 70-80 tahun. Ada yang paling lama pun 100 tahun. Okey, 100 tahun boleh lah. Lepas tu mati je. Tak adalah sampai 300 tahun, betul tak? Umur zaman sekarang ni kan, cara mati ni boleh datang tiba-tiba kan, tak kira usia. So nak bagi tahu luasnya, besarnya makhluk Allah, malaikat memikul arash. Itu belum kita bincang lagi luas arash. Sebelum ni kita bincang, anda sebut satu kan, luas arash, teritori arash saja 50,000 tahun jarak perjalanan. Kali dengan kampung kita tu. Sampai kata sampai teritori dia. Itu maksudnya. Apa tujuan Nabi cerita hadis ni? Tujuannya adalah untuk kita mengagungkan Allah. Itu je. Bukan kita membesarkan diri kita. Bila kita tahu benda ni, iman akan menetap. Kita tahu kita ni kecil, betul tak? Buat apa kita nak bangga diri? Buat apa kita nak besarkan diri kita? Kita tahu kita ni kecil, makhluk Allah yang halus. Ada malaikat Allah yang lebih besar, dan Allahu akbar wa a'zam wa ajal. Allah maha besar, lebih agung, lebih hebat. Itu tujuan dia. Baik, insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita tentang arash. Perbahasan tentang arash ni memang kita kata, kalau kita buka dalam kitab arash ni, maksudnya kita akan bincang lagi tentang apa? Sifat-sifat arash. Ada lagi yang kita tak cerita, banyak lagi. Hadis-hadis tentang arash ni, keistimewaannya, dan kita akan bincangkan juga tentang syubhat-syubhatnya. Maksudnya kelas yang akan datang kita akan masih lagi bincang tentang arash. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.